Kira-kira 50 rumah penduduk dikenal pasti perlu dirobohkan untuk memberi laluan kepada pembinaan lebuh raya Pen Borneo yang merentasi daerah ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Mokhtaradin berkata kerajaan menyediakan tanah untuk penduduk yang terbabit membina semula rumah di sekitar Kota Kinabatangan. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya Negeri berkata demikian ketika mengulas perkembangan projek lebuh raya Pen Borneo yang dilaksanakan di daerah itu. Awal November lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melancarkan 3 pakej projek lebuh raya Pen Borneo Sabah bagi kawasan pantai timur Sabah yang membabitkan laluan Sandakan, Kinabatangan, Beluran dan Telupit. Sementara itu mengulas mengenai pampasan kepada pemilik rumah yang dirobohkan, Bung Mokhtar berkata ia tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan selain turut mengambil kira kemampuan kerajaan. Tegasnya penduduk tidak sepatutnya membina rumah terlalu dekat dengan jalan raya sehingga memasuki kawasan rizab jalan raya sedia ada kerana ia menyukarkan kerja pelebaran dan menaik taraf kemudahan itu pada kemudian hari. Bung Mokhtar berkata penduduk perlu sedar apabila aliran trafik semakin meningkat di sesuatu kawasan pada masa depan, jalan raya sedia ada perlu dilebarkan demi keselesaan pengguna. Sehubungan itu, beliau yang juga ahli Parlimen Kinabatangan menasihatkan rakyat di negeri ini supaya tidak mendirikan rumah atau bangunan sewenang-wenangnya di tepi jalan raya bagi memberi ruang kepada pelebaran infrastruktur itu pada masa depan. Sementara itu, Bung Mokhtar berkata selain projek lebuh raya Pen Borneo, satu lagi projek pembinaan jalan raya sedang dilaksanakan di kawasan Parlimen Kinabatangan yang menghubungkan Linayukan di Tongot dengan Sinaron di Keningau. Mengulas program Turun Padang, beliau bersama pegawai dari Kementerian Kerja Raya Sabah. Bung Mokhtar berkata ia adalah pendekatan untuk meninjau perkembangan pembangunan yang dilaksanakan selain melihat keperluan pembangunan yang lain serta masalah yang dihadapi rakyat. Sementara itu, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Kepkas memperuntukkan sekurang-kurangnya RM250,000 bagi membangunkan dataran tamu Sukau Kinabatangan. Menterinya Datuk Jafri Arifin berkata dataran dan gerai di sekitarnya berpotensi untuk dibangunkan menjadi pusat tumpuan pelancong sekaligus membantu meningkatkan ekonomi setempat. Katanya sebelum negara dilanda pandemik COVID-19, Pesta Damas berjaya menarik bukan sahaja pelancong tempatan tetapi juga luar negara khususnya dari Eropah untuk datang ke Sukau. Sukau yang terletak kira-kira 130 km dari Sandakan adalah antara lokasi terkenal dengan pelbagai jenis hidupan liar yang boleh dilihat di habitat semula jadinya pada jarak dekat antaranya gajah pigmi dan monyet bangkatan. Dalam pada itu, Jafri berkata Kepkas turut bercadang untuk menjadikan dataran tamu Sukau sebagai destinasi persinggahan pelancong, berkonsepkan ikonik seni yang menawarkan produk berteraskan seni, kraf dan warisan masyarakat tempatan. Berita seterusnya, peratusan mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang di perairan Kampung Limbuak Laut dan Pulau Balambangan Kudat dalam keadaan selamat amat tipis. Jurucakap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berkata peluang berkenaan amat tipis memandangkan sektor pencarian menjadi terlalu besar. Selain itu, katanya operasi cari lamat juga berdepan kesukaran untuk dikoordinasikan dengan menggunakan jumlah aset yang terhad. Sehubungan itu, Maritim Malaysia merakamkan ribuan terima kasih kepada jabatan dan agensi sahabat yang terlibat sepanjang operasi cari lamat ini dilaksanakan. Dalam kejadian Sabtu lalu, kedua-dua mangsa dilaporkan memancing di sekitar kawasan perairan antara Kampung Limbuak Laut dan Pulau Balambangan. Bagaimanapun, salah seorang mangsa yang dikenali sebagai Laurin Maujun, 53 tahun, ditemui penduduk kampung di kawasan perairan Kampung Selamat, Pulau Balambangan di sini kira-kira jam 3 petang Isnin lalu. Manakala seorang lagi mangsa, Kamri Kail, 51 tahun, masih belum ditemui dan usaha pencarian masih diteruskan sehingga semalam. Seterusnya kita beralih kepada berita jenayah di mana pasangan kekasih adalah antara 4 dalang sindiket pengedaran ganja yang berjaya ditahan polis dalam 3 operasi berasingan semalam. Operasi yang dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu bermula jam 6 petang itu berjaya menahan seorang lelaki berusia 23 tahun bersama 68.31 gram dadah di Taman Milik Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Muhammad Zaidi Abdullah berkata, hasil soal siasat dijalankan membawa kepada tangkapan seorang lagi suspek berusia 28 tahun
bersama 39.55 gram ganja di sebuah kondominium di Penampang. Katanya bertindak atas maklumat pasukan operasi menyerbu sebuah lagi rumah di Millennium Court dan menahan pasangan kekasih berusia 29 dan 30 tahun. Semua suspek yang ditahan adalah warga negara tempatan dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Muhammad Zaidi berkata siasatan awal mendapati semua dadah berkenaan diperolehi daripada pembekal ganja di Kuala Lumpur. Katanya mereka menggunakan perkhidmatan kurir untuk menghantar ganja berkenaan bersama barangan lain bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Sementara itu, Muhammad Zaidi berkata semua ganja yang berjaya dirampas adalah seberat 319.24 gram yang dianggarkan bernilai RM800 berdasarkan harga pasaran semasa. Katanya semua dadah yang dirampas berkenaan dipercayai mampu memenuhi permintaan sebanyak 355 penagih. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana kes baharu COVID-19 di Sabah turun sedikit kepada 245 kes hari ini berbanding 280 kes yang dilaporkan semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata daerah Kota Kinabalu mencatat kes tertinggi dengan 43 kes diikuti oleh Tuaran dengan 33 kes. Katanya sebanyak 7 daerah lagi turut merekodkan kes 2 angka, manakala 16 daerah mencatat kes 1 angka dan hanya 2 daerah tidak merekodkan sebarang kes baharu. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.